A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Tahniah. Ya, tahniah. Kaflizul JB. Wow, masih Johan ya. Maintain 3 hari berturut-turut. Wow, tahniah Kaflizul, orang JB. Diikuti oleh Johar Joib. Johar Joib nombor 2, Amaris Gita Smith. Wah, nombor 3 Kak Syuk, nombor 4 Nur Hidayat, nombor 5 Liza Hardi, nombor 6 Amir Kamal jatuh nombor 7. Hafizatul Suhaila nombor 8, Lady Bird Move On nombor 9 dan Yusof nombor 10. Top 10 diikuti oleh Humaydi ya. Mana tadi Humaydi ya. Lepas tu diikuti oleh Said Imran, Rosita Mustafa, Yati Rasul, Azza Amran, Sherina Armani, Jackfruit, Ajmal Junaidi. Ini semua ikutlah ya. Sherina Armani tadi, Patch Adam Story, Cynthia Syawal, Nazar Ismail, Salwati Uti, Siti Afsakula ya. Lion King. Lah itu dia. Mumtaz Begum, Dada Sharifah Azizan, Ramlah Ghani, Alam Ahmad ya. Nur Jahara, Ismailo Osman, tu dia. Nora Mahmud, Zafwan ya. Zafwan, Syahida Rosdan, Iris Arisa, Ina Zalina, Rosela apa ni, lepas tu Badariah Baba, Harul Aziz dah sebut tadi, Fifi Zila, Mun Maisma, Harul Aziz dah sebut, Jumayyah Kasnin, Jawa juga ni, Raja Norbila, Leni Nadirah, Didi Zari ya, Mariam Abdul Rashid, Fazila Ishaq, Saidih Lamik, Cik Saya. Oh, like dan share guys, like dan share. 165 orang dah masuk, baru 67 share. Share with 10 of your friends. Mickey Angler, tu dia ya. Mickey Angler, Siti Aziza, Zahid Zakaria, Hani Ida ya, penama Cik Ustaz Nazir dah masuk, Rafidah Muin, Zilalin, Daimah Jumaat, Muhammad Muhammin, Hani Ida, Suwarti, Jamnah Pairan, tu dia geng saya tu. Erin Mat Said, Patch Adam Story dah sebut, Nur Adila, Lena Nadira juga dah sebut. Leni dah terus dan like dan share. Acik Zaza, Zarul Ismail, like dan share guys. To 10 people. Today is Friday. Ya, jadi cari pahala percuma. Bawa ramai kawan-kawan ya, ramai kawan. Mazita Harun, Dila Harib, Suhaimi Abdul Ghaffar, Ina Zalina sebut tadi, Mun Maisma, Muhammad Ma'ruf, Nur Azra ya, Nur Azra Rahimah binti Jalil, Azlin Marzuki ya, siapa, Muhammad Ma'ruf tadi, Lina Mukmin, Kak Syuk dah masuk, Liza Sariman, Asyatun Zaza, Leni Najah sebut tadi, Wellman Abun, Wellman Abun, Zahra Selamat, Fifi Zila dah sebut, Sifti Afsakula, Suaizah Rahiman, Abdul Rahim Abdul Latif dah masuk juga top 50, Hajah Daiming ya, Siti Haisah, Muhammad Ma'ruf, Kamisa Rasman, Kamariah Hussein, Aniyani, Sharifah, Ifa Sherry, Acik Zaza, Siti Afsakula sebut, Lina Mukmin dah sebut, Lina Jolina, tu dia. Siti Nur Hidayah, Muhammad Fatih, Maria Zai, Haji Abdul Rahim ya, Singapura, Azwa Wong Jowo masuk dah, Hasliza Halib, Intan Aziz, Yan Yayan, Sharifah Ifah Sherry dah masuk, telah sebut tadi, Siti Fatimah, Anita Rabikat Ita, Raja Norbila dah sebut, Laila Abdul Rahim, Masyitah Zainuddin, Nur Farah, G. Arif, Mun Maisma dah sebut, ya, Rogaya. So like dan share guys, 156 share dah. Make sure 200 people share dan kita sambung. Hari ini menarik lah ya. Of course kita sambung, kita punya topik tentang bagaimana transformasi diri dalam Ramadan. Maimunah Syafi'i, Ima Rizal, Sufyah Abdullah Azwa, Habibah Hasan, Putri Aisyah Humairah, Muhammad Borhan, Suhaidi Rahman, 160 baru yang make it 200. Dul Is ya, Siti Anisah Masnur ya, Leni dah sebut, Sugiwati Yusuf ya, Burhanuddin Ahyar, okey, tulis Jawi, Azura Armizan, Mansur Sulaiman, Abdul Rahim Abdul Latif dah sebut, Rahim Talib,
Nurizan Sulaiman Singapura juga, Faizul Nasir, Raja Norbila, Ustaz Datuk Dr. Zahdan. Tu dia, Ustaz Datuk Zahdan pun ada. Terima kasih tu, Allahu Akbar. Nur Jarah. Wah, ni menggetar kita ni. Kalau dah Ustaz Zahdan dah ada, Datuk Zahdan ada, saya menggetar lah. Tok Abang menggetar. Zaki Razali, Hadi Husaini Hussein, Hashimah Miti Merman, Raja Norbila, Muhammad Rozi dan yang lain. Bagus 181 share. 198, 2 more. And then kita sambung. Merwani Ahmad, ya. Siapa lagi? Sahabat-sahabat Tok Abah. Ya, yang ada ni. Lepas tu Nurizan dah sebut. Nurizan Sulaiman, Rohaya Mali, Zainab Hassan, ni dia kawan lama. Muhammad Razib Kasbula, Naya Jadi Najat, sekarang dah ada 215. Maisara Zura, Jamaliah Mel, Aranil, Muhammad Rus dan yang lainnya. Merwani Ahmad. Baik, seperti yang dijanjikan, genap 200 share ke atas, Tok Abah akan sambung kisah semalam. Semalam Tok Abah cakap tentang bagaimana nak transformasi diri melalui Ramadan Karim, ya. Dan terima kasih pada semua yang dapat hadir pada sesi kita pagi ni. Syukur Alhamdulillah. Pagi ni hari Jumaat, Saidul Ayam, ya. Puasa yang ke-6. Tengok, diam tak diam dah 6 hari, dahsyat, ya. Ingat barulah Ahad lepas kita baru mula berpuasa. Hari ni hari Jumaat dah masuk hari ke-6. Allahu Akbar. Tahniah, syukur. Mudah-mudahan kita dapat berpuasa sampai tamat 30 hari dan kita bertemu dengan malam Al-Qadar. Amin ya rabbal alamin, ya. Kita berdoa dan kita kata tu hebatkan malam-malam Ramadan. Mudah-mudahan kita semua, ya, termasuk Tok Abah, berjumpa dengan malam Al-Qadar, ya, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan untuk mereka yang menyambut hari lahir hari ni, happy birthday, happy anniversary, ya. Selamat penyembang cahaya mata. Ada sahabat Tok Abah, ya, Amishu, ya, Amishu, ya, baru nama yang malam tadi Tok Abah tolong buat dia punya tahnik. Orang tua kan nak buat siang berpuasa tu, kita buat waktu malam. Malam tadi, ya, kita buat tahnik untuk baby Ryan Darwish. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Itulah salah satu doa bila kita buat tahnik, untuk dapat anak yang faham agama dan dapat jadi anak yang soleh, solehah, ya. Di samping dilindungi daripada mara bahaya, ya. Itu yang Tok Abah banyak kali juga buat tahnik, ya. Orang tua kan dia suruh buat tahnik, so kita buatlah, ya. Mudah-mudahan jadi asbab, ya, kita berubah, anak-anak juga bertambah baik. So kita nak sambung, ya. Kita nak sambung perbincangan kita tentang bagaimana kita nak transformasi diri dalam Ramadan. Kalau dalam Ramadan tak boleh transform, bila lagi? Waktu yang hati kita bersih, kepala kita bersih, mata kita jaga, lidah kita jaga, hati kita jaga, setan dirantai, syaitan dirantai, ya. Pintu langit terbuka, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup. Kalau masa ni pun masa yang penuh keberkatan, anda dan Tok Abah masih susah nak berubah, bukanlah mustahil, tapi sukar untuk berubah waktu yang lain. Ya. Semalam kita berhenti kat nombor 10. Tip nombor 10 ialah untuk kita transform diri kita, kita kena faham dan patuhi kita punya sempadan diri. Everybody has their own limit, their own boundary. Serupa, ya, lupa. Ni puasa-puasa selalu lupa, ya. Dan program kita pagi ni dibawakan oleh Premium Chocolate, minuman lazat berkhasiat yang insyaAllah akan bertenaga. Ramai sahabat yang di luar sana dah mulakan berbuka dengan Premium Chocolate. Malam berterawih 20 rakaat, no problem. Bersemangat, bertenaga, ya, laju. Termasuk Tok Abah, alhamdulillah. Walaupun dah umur 71 tahun, selamba dia buat 20 rakaat, alhamdulillah, ya. Lepas tu dah habis tu sempat pula tahnik baby. Lepas tu main dengan cucu sampai pukul 11 malam, yang masing-masing nak manja-manja. Naik sambung baca Quran sikit sebelum tidur pukul 12. Malam tadi tidur pukul 12. Kononnya lah pukul 1.30 cucu naik lagi nak gurau dengan Tok Abahnya pukul 1.30, pukul 2, pukul 3. Allahu Akbar. Seronok. Tapi sebab iyalah Allah bagi kekuatan, ya. Dan program kita dibawakan oleh, jangan lupa kita punya webinar, ya. Tok Abah punya webinar pada 13 April, ya. Membina aura dan karisma diri agar jadi seorang setiausaha yang cemerlang. Of course program tu dibuat khas sempena menyantuni hari ataupun minggu setiausaha. Tetapi as I mention, semua orang relevan untuk attend program itu sebab kita membicarakan bagaimana nak besarkan aura, nur di sekitar badan kita ni dan membentuk karisma. What is karisma? Kita yakin, percaya
suka pada orang tertentu tanpa sebab-sebab yang logikal, besar kemungkinan disebabkan oleh karismanya. Dan Tok Abah akan terangkan 24 sebab kenapa karisma kita jadi sempit, 30 cara untuk membesarkan karisma. Ya, apakah kesilapan-kesilapan lazim seorang pekerja pun dalam 20-30 point, dan yang penting 50 tip bagaimana nak jadi pekerja yang berkarisma dan cemerlang. Total 111 tip. Campur dengan doa-doa, 150 tip dalam masa 3 jam. Berbaloi tak berbaloi? InsyaAllah berbaloi. So come ya. Dah ramai yang mendaftar. Orang pertama mendaftar untuk program untuk Setiausaha ni siapa? Cikgu Mokhtar Nordin. Dan sesuai untuk cikgu, sesuai untuk pelajar IPT, sesuai untuk kata tu mendapat untuk karisma, pensyarah sayang, dekan sayang, kawan-kawan sayang, dan yang penting bakal majikan sayang ataupun ramai graduan akan jadi usahawan. Diberitakan ya, ikut kajian 50, 60, 70% graduan ya daripada masa sekarang ni banyak yang pergi ke bidang perniagaan. Sebab kata tu peluang untuk pekerjaan makan gaji agak terhad ya. So mereka berniaga, dan mereka dah mula berniaga sejak tahun 1 semester 1 di universiti, dengan online marketingnya, online tradingnya, macam-macam ya, e-commerce-nya. So berbagai-bagai cara ya untuk kata tu mencari punca rezeki. Subhanallah, rezeki Allah yang beri. Dan ini sesuai sangat. Anda akan berkarisma untuk menghadapi bakal majikan ataupun bakal anda punya customers, pelanggan. Wow ya. Jangan lupa program kita juga dibawakan oleh PPIT ya, tabung PPIT, Pusat Pengajian Islam At-Taibin. Tok Abah jadi dia punya penaungnya kat Cemur, Perak ya. Tanah seluas 7 ekar di bawah MAIP, Majlis Agama Islam Perak. Tapi kami yang membentuk satu pusat ya, pengajian Islam untuk warga mas dan juga pusat tahfiz. So 80% sudah siap, dan kita perlukan 4 juta lagi dana. So jom dalam Ramadan, take advantage of Ramadan ya. Tidak akan miskin orang bersedekah kecuali bertambah. Segerakan kita bersedekah untuk elakkan daripada siksa api neraka, ataupun daripada panas kubur, ataupun daripada kematian yang dahsyat. Macam-macam fadilat sedekah, apatah lagi sedekah dalam Ramadan Karim. Jom guys, transform yourself. Rasul SAW memang sangat pemurah all the time, tapi dalam Ramadan extra pemurah. So take advantage, sebab amalan sunnah digandakan pahalanya macam amalan fardu, ibadah fardu, dan ibadah fardu digandakan 70 kali. Jadi kalau digandakan 70 kali, bayangkan fadilat sedekah ya, sangat luar biasa dalam Ramadan. Dan Tok Abah lupa ya, tahniah pada mereka yang dapat sedekah subuh, dan hadiahkan pahala sedekah untuk orang yang tersayang yang masih hidup atau sudah tiada. Dan jangan lupa berdoa waktu sedekah. Ini Tok Mak kena tolong masukkan dalam tabung. Tok Abah tadi dah niat ya, tapi terlupa nak masukkan tabung sebab kalang kabut nak set up nak set up dengan kamera baru. Sesuai muka Tok Abah nak nampak extra handsome sebab kamera baru. Semalam dah cabut sebab ada program kat pejabat. So ni pasang balik, takes time. Lepas subuh tadi, so kita pasang kalang kabut, lupa nak masukkan sedekah subuh dalam tabung. So tapi pesan kita ada PAP, pembantu personal assistant yang PAP pelupa. Personal assistant yang pelupa, PAP. Aduh, comel ya. Itu Tok Abah punya personal assistant yang agak pelupa, macam Tok Abah juga ya, faktor usia. Ya, so of course program kita juga dibawakan oleh Tok Abah dah sebut ya. Tok Abah umur 71 baru nak start belajar Arab dengan lebih serius. Dulu adalah belajar sikit, sepatah. Doktor Datuk Zahazan ajak pula kita jom belajar bahasa Arab, ikut modul yang dibentuk di Saudi Arabia. Tok Abah akan ikut ya, bersama dengan Profesor Muaya pun, Datuk Muaya pun masuk sama. Muaya baru 60, Tok Abah baru umur 71. So just nice untuk belajar bahasa Arab. Umur 71, remaja purba. So never too late to learn guys, untuk faham bahasa Quran, bahasa syurga. Wow, I am excited untuk masuk Best Arabic Malaysia. Ada link kat atas tu. Ada link semua kat atas tu ya, kat komen pin kat atas tu semua ada link. Jangan kata macam mana nak join, ada kat atas tu.
Berbaloi guys, berbaloi. Ya, sebab ni belajar bahasa Arab ni sangat-sangat dituntut. Tok Abah pun dah lama teringin ya, dulu belajar sikit-sikit, tapi itulah bukan cikgu meninggal, bukan kita yang meninggalkan kelas. Ada orang buat lawak ya, baru nak start cikgu meninggal dunia, macam mana saya nak sambung? Itu cerita lama. Kita yang meninggalkan kelas sebab peluang untuk belajar sentiasa terbuka. Nak si budaya tak nak tak apa. Tak nak tak apa. Kalau tak nak macam mana buat? Dan jangan lupa tabung korban ya. Jom kita menabung untuk berkorban di Malaysia ataupun berakikah melalui tabung korban. Ya, menabung ya dengan sistem penabungan yang diluluskan oleh Bank Negara ya, ada panel syariah Ustaz Atha'a ya, dah balik kot daripada Mekah untuk umrah ya. Dan daging-daging diedarkan oleh hypermarket Maidin, satu negara, subhanallah ya. Okey, nombor 10, fahami dan patuhi sempadan diri untuk transform diri. Awak ada had. Salah seorang guru Tok Abah, seorang ulama besar, dia kata, beliau sendiri pun Allahyarham mengaku, ya, saya pun memang melawan saya punya sempadan sampai Allah uji dengan kesakitan dan beberapa hambatan dari segi kesihatan. Ya, sebab kita when we go beyond our biological limit, our psychological limit, our personal limit, maka kita sebenarnya akan menggamit bencana. Jadi fahami sempadan diri ya, dan kita patuhi sempadan diri ya. Kalau kita perlukan tidur 6 jam, tidurlah 6 jam. Ya ke? Dalam Ramadan boleh tidur 6 jam ke? Itu kucing tidur 16 jam. So Tok Abah tidur 4 jam ya, tetapi 4 jam tidur mengiring ke kanan, kesannya macam tidur telentang 8 jam. Cukup tak? Cukup. Dapat pula Qailullah 10 minit sebelum zuhur. Fantastic. Qailullah is power sleep ataupun beauty sleep. Ya, siapa yang dapat Qailullah tengah hari dalam 10 minit, 15 minit, maka petang bertenaga, malam bertenaga, nak bangun tahajud lebih mudah, insya-Allah. Fadilat Qailullah. So, tahu sempadan diri ya. Kalau berpuasa jangan exercise sampai lagi 3-4 km petang-petang. Ya, memang pancit, takut dehydrated. So malam tadi Tok Abah nampak menantu Tok Abah exercise pukul 11 malam ya. Lepas dah tarawih habis, exercise, workout. Ya, no problem lah nak minum dan sebagainya. Ya, ada pula anak Tok Abah kat treadmill pukul 10 malam, 11 malam. No problem. So adjust kita punya sempadan diri kita tu, limit kita tu sesuai dengan situasi. Ni orang yang nak transform. Tu nombor 10 semalam punya point. Hari ni seperti biasalah. Yes, seperti mafhum sabda Nabi SAW, ya, kamu akan ikut amalan dan agama kawan-kawanmu. Jadi kalau kita berkawan dengan orang-orang positif yang sentiasa nak berubah dalam Ramadan atau dalam setiap hari, anda akan masuk golongan itu. So berkawan dengan orang-orang positif yang sentiasa ingatkan, berpesan, dan dia berikan teladan yang sentiasa transforming. Orang yang berjaya beruntung, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Mafhum sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. So we must keep on changing guys, and kita befriend people who are always changing. We become one of them, insyaAllah. Ya, kita ya akan ikut siapa kawan-kawan kita. Berkawan dengan orang yang positif, yang sentiasa transformasi diri kita. Tok Abah pesan dan pesan bukan nak showing off, nak sharing. Tok Abah tak akan tidur sebelum dapat ilmu baru. So semalam Tok Abah cari fakta baru, ilmu baru, ya, baca buku dan sebagainya, surf internet, ya, so dapat banyak maklumat baru. So excited. Semalam Tok Abah pun bagi motivasi kepada warga TM ya, TM dia punya kedai-kedai TM lah ya. So ramai yang datang, diberitakan semalam ada 700 800 yang live ya, yang recorded tak tahulah berapa ribu ya. So seronok ya. So selama lebih kurang 1 jam setengah, 12 hingga 1,5. So Tok Abah dah dapat banyak soalan baru, benda baru, excited. Lepas tu Tok Abah cari lagi bahan-bahan ya yang merangsang minda. So Tok Abah malam tadi tidur dengan nyenyak. I won't sleep until and unless I get new information, new knowledge, new tip. Untuk apa? Untuk memastikan hari ini lebih baik daripada semalam, untuk jadi orang berjaya beruntung. Siapakah orang yang tertipu? Orang yang tertipu, sabda Rasul mahfumnya, orang yang hari ini sama macam semalam. No transformation, no change. Awak tipu diri awak sendiri. Maukah? Jangan. Ya, orang yang terpedaya atau orang yang celaka, orang yang laknatullah, orang yang Allah bencilah.
Allah kutuk orang yang hari ini lebih teruk daripada semalam. Dahlah Ramadan Karim, ya. Ramadan Karim, dia makin teruk perangai, makin tak jaga mulut, makin tak jaga mata, makin tak jaga tindak tanduk, makin tidak berintegriti. What a waste. Rugilah, rugilah, rugilah. Dan antara rugilah tu ialah orang yang berpuasa 1 bulan tetapi tak dapat maghfirah Allah, tak dapat keampunan. Sia-sia, sayang sekali. Takut-takut yang rugi itu ialah tuabah dan anda. So make sure we must try to maintain the fact that kita dapat transform, dapat berubah, insya-Allah. Ya. So nombor 11, bergaul dengan orang-orang yang positif. Check it out guys. Who are your current friends? Berkawan dengan semua orang tapi rapat dengan orang yang positif. Berkawan dengan semua orang tapi rapat. Jadikan wali, ya, orang-orang yang positif untuk kita dapat menular sifat-sifat orang positif ini kepada kita. Dan kita pun dapat memberi impak positif, ya, jadi asbab, jadi aset kepada orang lain berubah. Kita tak boleh ubah orang. Kita cuma mampu ubah diri kita sendiri. Alright? Tapi ingat, kalau anda enggan berubah dalam Ramadan, takut-takut Allah akan hantar orang-orang tertentu untuk mengubah anda. Dan ini akan sangat memalukan. How can orang dah dewasa, orang dah remaja purba ni diubah oleh orang lain? Malu tau. Tapi janganlah sombong, ya. Sebab semua orang yang Allah datangkan kepada kita adalah aset kepada kita. The good, the bad and the ugly yang Allah hantar kepada kita adalah aset kepada kita. Kalau kita orang yang berfikir, orang yang sentiasa mentadabbur diri, ya, menganalisis, muhasabah diri, memahami diri, insyaAllah, ya. Konsep tak apa pinjamnya, sebab ni sekarang kita sebut tentang mentadabbur Quran. So kita mentadabbur diri kita, untuk kita dapat move on dan transform diri kita, ya. Okey, bergaul dengan orang positif. Okey, ya, jelas, ya. Okey, insyaAllah. So of course, point nombor 12, seronok ni nombor 12, ya. Ini sebenarnya Tuan Abang pun semalam terima kasih banyak-banyak kepada Palace Butchers yang diwakili oleh restoran Magnate. Magnate, ya. Tuan Abang akan hari ini Tuan Abang akan pukul 10 pagi sampai jam 11.30 pagi Tuan Abang akan bercakap dengan seluruh warga Magnate. Restoran Magnate, restoran steakhouse yang sangat luar biasa. Tuan Abang sangat terkesima bila makan tu, memang teruja lah, ya. Dah 2-3 kali juga makan. So mereka pula, ya. Dan Tuan Abang dapat semalam satu paket, ya. The whole staff dalam my office dapat seorang satu bungkus, satu paket yang cantik, ajwah, ya, kurma ajwah, ya, ajwah, daripada mereka. Terima kasih banyak-banyak, manajemen Magnate, terima kasih banyak-banyak, jazakallah khairan katsira. Dan kita, kalau panjang umur, kita akan berjumpa jam 10 pagi ni sampai 11.30 pagi hari Jumaat selalu ayam. Bagaimana nak kita ada 9 series bersama Magnate. Tuan Abang bersyukur, berterima kasih, ya. Mereka nak mohon Tuan Abang bagi 9 series kuliah. Dan series pertama hari ni ialah bagaimana nak kenal pasti di mana silap kita, where we are, ya. Sebab khatibun nas ala qadri kullihim. Nak berbicara pada manusia pun kita kena tahu kadar akal, situasi, kondisi, ya, dan latar belakang. Dan kita juga kena mengenal diri kita untuk move forward. Di mana silap-silap aku? Langkah pertama untuk move on ialah terima hakikat ada kesilapan, ada kelemahan, ada kata orang tu kejelekan dalam diri kita. Barang siapa yang mengaku kelemahannya, Allah akan bagi dia kekuatan yang luar biasa. Apatah lagi dalam Ramadan Karim. Barang siapa menerima kelemahan, yes, aku ada kelemahan, suka bertangguh-tangguh. Yes, aku orang yang kurang sabar. Yes, aku orang yang mudah sentap bila orang tegur. Yes, aku orang yang bertangguh-tangguh untuk memulakan suatu benda selepas Ramadan. Mana boleh buat projek baru dalam Ramadan? Macam mana nak pergi training dalam Ramadan? Macam mana nak start perubahan dalam Ramadan? Tak boleh. Kita tunggu raya lah. Lepas raya baru boleh buat. Ramai masih ada paradigma songsang menunggu lepas Ramadan. Padahal, guys, I keep repeating, ya, 2-3 jam program latihan ataupun tarbiyah ataupun tausiah ataupun tazkirah dalam Ramadan 2 jam mungkin lebih berimpak tinggi daripada 2 hari program di luar Ramadan. Itu pemerhatian Tuan Abang. Sebab
Dalam Ramadan, hati bersih, kepala tenang, fokus, ya, setan dirantai, kita mudah dapat mencerap ilmu, menghayati, mengamalkan. Dan dalam bulan Ramadan ada keberkatan. I keep telling, it takes 40 days to form a new habit. Kita memerlukan 40 hari untuk berubah ataupun membentuk satu perubahan jadi tabiat. Tapi dengan asbab Ramadan Karim, keberkatan mungkin kita lakukan selama 5 hari dah jadi tabiat. Sebab barakah. Berkat kalau sikit muai dan cukup. Tak berkat banyak mana pun tak cukup. Tak cukup hari, tak cukup aset, ya. Kalau rezeki kita berkat, ya, gaji 1,000 cukup untuk anak yang 5 orang, 6 orang. Cukup ke gaji 1,000? Yes. Ramai buruh yang gaji 1,200, anak 10 orang. Mereka hidup bahagia. Ya, alaqad. Ada orang gaji 50,000, sempit hidup. Sempit hidup. Ya, sebab mungkinlah tak berkat. Ya, tidak ada sifat qanaah. Siapakah orang yang miskin? Orang miskin, orang yang apapun, berapapun yang dia ada, dia rasa tak cukup. Maka dia miskin. Anda dan Tok Abah kaya tak? Alhamdulillah, kita kaya kan? Ada Tok Abah ada 10 live boxer yang masih baru, ya. 10 live boxer cukup tak? 7 hari je cukup. Kaya lah, kaya boxer. Contohlah, ya. Ya. Tok Abah pun sebab wedding punya pasal Tok Abah buat baju raya kali ni. Sebab wedding dia nak buat baju warna anak saudara punya wedding, dia punya tema colornya purple, so Tok Abah buat baju raya purple, ya. Sebab untuk meraihkan warna tema untuk wedding anak saudara, orang tempat orang Kedah. Kalau tidak Tok Abah baju yang ada semua masih elok kan. Tahun lepas pun tak beraya mana. So masih elok, tak perlu baju raya pun. Walaupun kita artis otai yang berbisa, ya, kita berbisa, otai berbisa sebab satu badan bisa-bisa. Tak faham sudahlah. Okey, pagi-pagi Jumaat ni janganlah serius sangat, ya. Ya, so kita bergaul dengan orang positif dan amalkan satu perkara. Yang ke-12 ialah amalkan makan kurma masa sahur dan masa berbuka. Itu sebabnya Tok Abah sebut tentang Meknate tadi. Tok Abah sebut dengan Meknate sebab Meknate bagi Tok Abah kurma, ya. Kami dapat kurma daripada Meknate, kita dapat daripada Bubble Bee, Tok Abah dapat daripada banyak ramai kawannya, ramai sahabat yang bagi kurma, ya, daripada Haji Hawari dapat 5 kilogram mejul ajuahnya dengan masya-Allah. Ramai yang Tok Abah dapat hantaran kurma, ya. Terima kasih banyak-banyak dan sangat besar pahala fadilat orang yang memberikan makanan untuk orang yang berbuka. Mudah-mudahannya kita tahu berapa banyak fadilatnya, ya. So makan tamar ni pagi tadi pun tak ada selera sangat, ya. Kan selalunya Tok Abah okey selera, tapi pagi tadi tak nak makan nasi langsung, tak sentuh nasi pun. Tok Abah makan sebiji kurma, ya. Lepas tu minum 2 gelas air. Satu air cokolatir lah kan, premium cokolatir kan. Lepas tu air mineral satu cawan. Tok Abah makan sikit protein lah. Ada seketul ayam kecil dan makan mie sikit lah. Tu tak ada selera pagi ni. Tapi insyaAllah sebab makan sebutir kurma mehjul tu yang agak besar, cukup tenaganya, seratnya, potasiumnya, kalsiumnya, dia punya fruktosnya cukup, ya, untuk bertenaga. Dibantu dengan premium cokolatir, insya-Allah Tok Abah yakin Tok Abah akan bagi webinar untuk sahabat-sahabat dari Meknate, Palace Butchers dengan bersemangat dan bertenaga walaupun sahur ala kadar. Itu sebabnya kat restoran ada nak makan buffet kan, nak makan ala kad. Ingat orang putih lah ke Perancis ke ala kad, rupanya ala kadar lah, ala kadar. Order ikut keperluan. Itu daripada perkataan ala kad. Oh, ala carte, ala kad tu rupanya cakap Arab, bukannya cakap Perancis atau cakap Inggeris, cakap orang putih. Yes, it's Arabic guys, it's Arabic. Ala kad, ala kadar, ala kad. Order setakat keperluan awak, yang awak nak saja. Oh, nampak tak? Tapi canggih. Oh, saya nak ala carte, saya tak nak makan buffet, saya nak ala carte. Cik, ada menu. Cik, ala carte. Ingat terror lah. Cakap orang putih. Tak, cakap Arab. Itu sebabnya Tok Abah excited nak belajar bahasa Arab, ya. Ingat, ya. Best Arabic for Malaysia. Ada, ya. Ada link kat atas tu. Jom sama-sama Tok Abah join kelas. Tok Abah pun baru nak join kelas Best Arabic ni.
bersama dengan Profesor Muhayya dan geng-geng otai-otai yang lain. Excited, seronok ni. Mudah-mudahan ya sebelum meninggal dunia fahamlah apa yang kita baca, apa yang kita baca dalam solat. Kita kan baca Quran banyak kan dalam masa Ramadan ni. So kita fokus untuk cuba dapat satu juzuk, lebih lagi baik. Tak dapat, cuba dapat satu muka surat tapi awak mentadabbur, cari faham maksudnya, bagus. Dia tak nak nak baca satu 30 juzuk tapi dia nak menghafal surah-surah lazim dalam Ramadan. Silakan, sangat bagus. Yang penting kita baca Quran. Sebab dia akan jadi kata tu di samping jadi syifa, jadi memberi syafaat di dunia, di alam barzah, di alam akhirat, insya-Allah. Ya, ingat pesan seorang guru, bulan Ramadan bukan bulan Al-Quran. Salah tu. Tak apa pun angkat kepala lah. Kan Ramadan bulan Al-Quran. Bukan. Bulan Ramadan bukan bulan sedekah. Tak apa pun angkat kepala. Semua ustaz cakap ni bulan sedekah. Ya, bulan Ramadan bukan bulan ibadah. Itu kan yang kita dengar sejak kecil. Tapi kata ustaz tu sambil tersenyum, bulan-bulan lain semua bulan Quran, bulan ibadah, bulan sedekah. Tapi bulan Ramadan, bulan menggandakan, mentriplekan, mengquadruplekan, quadruple. Ya, kita menggandakan bacaan Quran, menggandakan sedekah, menggandakan ke ibadah. Hebat ustaz ini. Hebat ustaz ini. Bukan sekadar bulan ibadah, bulan menggandakan ibadah. Bukan bulan Quran. Bulan Quran tu bulan lain. Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal. Nak ingat bulan Islam kena menyanyi. Kena bernasyid. Kalau tidak, tak ingat. Awak ingat ke? Awak ketawa-ketawa senyum kat kita tu, awak ingat ke? Semua bulan-bulan Islam. So, kadang-kadang kita terlepas pandang. Ya. So, amalkan makan kurma masa sahur dan maka berbuka. Masa berbuka, 90 to 95% orang Islam berbuka dengan tamar. My survey in Malaysia. Masa sahur agak-agak berapa persen orang Islam di Malaysia yang bersahur dengan mulakan dengan makan tamar? Ikut survey Taubah adalah sekitar 10%. Kenapa yang 90% terlupa nak makan tamar waktu sahur? Sebab Nabi kata berbukalah dengan tamar. Nabi tak sebut bersahurlah dengan tamar. Kalau Nabi sebut, dia punya alasan, dia punya hujah. Ya, tapi Nabi memberikan satu pengajaran. Maksudnya kita memulakan makan buka sebagai satu event, satu case study. Ya, tapi rupanya ikut sains, kena makan buah-buahan semasa perut kosong. Baik sarapan, baik makan tengah hari, baik makan petang. Baik sahur, baik berbuka, makan buah dahulu. Sebab buah-buahan dihadamkan oleh usus, bukan oleh perut. So, we must take fruit, no matter what fruit, before any meal. Itu prinsipnya. Dan Nabi mengajar kita dalam bentuk, itulah dia, ya, berbuka dengan tamar dahulu. Bersahur, tamar dahulu. Dan Taubah cabar anda dan diri Taubah. Jom pastikan di pagi raya, kalau panjang umur lah, kalau panjang umur kita bertempuh Syawal, di pagi raya Taubah nak semua sahabat, ya, yang sekarang dalam kelas ada 525. Wow, this is a good Friday, ya. 500 lebih dah, ya. Taubah ingatkannya sebab Cikgu Nazil, staff kata ingatkan sahabat-sahabat bahawa kita mula pada Ramadan ni pukul 6.45 bukan pukul 7 sebab ramai orang masuk pukul 7 menderu-deru, ya. So I am reminding you guys, kita start 6.45 in Ramadan, ya. Setakat yang mampulah, ya, supaya kita dapat cepatkan sikit sebab ada orang nak pergi kerja ke, nak pergi kerjaan, nak hantar anak ke sekolah ke whatever. So kita dapat extra 15 minutes berbanding kalau di luar Ramadan, ya. Mudah-mudahan memberi manfaat. So kita pun dapat rehat lebih awal untuk baca Quran ke whatever, ya. Semalam ada seorang kata, minta maaf saya lewat sikit sebab saya baca Quran dulu sebelum pergi attend Tok Abah punya FB Live. Tok Abah teringat, tak nak komen apa-apa, cuma teringat, ya, bila Tok Abah belajar dulu, ada seorang ustaz kata Nabi bersabda, mahfumnya, bila kita masuk masjid, kita nampak 3 kumpulan. Satu kumpulan tengah solat, satu kumpulan tengah baca Quran, satu kumpulan tengah benarnya ada halakah ilmu. Kata Nabi apa? Masuk halakah ilmu. Yang tu yang Tok Abah ingat. Cuba jangan terima bulat-bulat tabayun. Check it out, Google.
Tanya ustaz, tengok website yang berwibawa, website Majlis Agama ke, Pusat Islam ke, JAKIM ke, ya. Tengok betul tak? Kalau kita bertemu dengan tiga situasi untuk bila ke masjid, ya, orang tengah sembahyang, bagus sembahyang sunat, bagus. Jam tengah baca Quran, apa kurangnya baca Quran? Ya, tapi ada satu kumpulan halakah tengah membicarakan ilmu, tengah berkongsi ilmu, majlis ilmu. Nabi suruh masuk yang mana? Masuk yang solat? Tak. Yang tengah baca Quran? Tak. Suruh masuk baca ilmu. Jadi untuk mereka yang nak baca Quran lepas subuh, bagus. Tapi kalau ada majlis ilmu, masuk majlis ilmu dahulu. Itu kita ambil ibrah daripada hadis tadi, ya. Mudah-mudahan Allah redalah dengan yang Abah yang jahil agama punya interpretasi. Tolong cek dengan ustaz, sama ada betul atau tidak, ya. Kalau silap jangan ikut apa kata Tok Abah. Tabayun dulu, ya. Tabayun. Okey. So amalkan makan kurma waktu sahur dan waktu berbuka, dan oleh kerana kita sekarang dapat supply kurma sepanjang tahun, why not jadikan makan kurma ni sebagai satu amalan di samping buah-buah tempatan. Dah ada musim musang king, okeylah ambil musang king in lieu of buah tamar. It's okay, what? Buah tamar boleh simpan, musang king tak boleh simpan lama. Bolehlah di frozen kan, ya, tapi yalah, fahamlah kan. Okey, jangan bayar buruk. Ada ke buah tamar je kat Malaysia, ada musang king, takkan nak buah tamar aja. Siapa kata tak boleh musang king? Tapi janganlah awak berbuka dengan musang king. Kan satu masjid bau, ya. Sakit jiwa dia buatnya, ya. Bukannya apa, sebab jealous tak dapat makan durian. Amalkan makan kurma waktu sahur dan masa berbuka. The energy, the sunnah, the magic of ambil tamar itu akan transform diri kita secara physical. The body chemistry berubah, ya. The body respond to the tamar is so fantastic. Dahsyat tau, ya. Jadi kalau kita terlewat bangun sahur, tak sempat nak makan apa-apa, minum air dengan sebiji tamar pun, awak akan tahan berpuasa satu hari, insya-Allah. The magic of tamar, ya. Sebiji tamar tu, ya. Dan apa sabda Rasul, maksudnya, ya, bersedekahlah kamu walaupun dengan setengah biji tamar untuk mengelakkan diri daripada seksa api neraka. Subhanallah, besarnya fadilat sedekah, ya. Apatah lagi dalam Ramadan Karim, ya. Atau sebenarnya Tok Abah bagi peluang rangsang, jom sama-sama kita berinfak dengan katalah PPIT. Dan banyak, ya, orang yang mengutip dana dalam Ramadan ni, tapi Tok Abah nak rayu untuk sahabat-sahabat Tok Abah, jom bantu Tok Abah untuk menyiapkan PPIT, Pusat Pengajian Islam At-Tayyibin, Cemur Perak. Ya, dah 80% completion, ya. Alhamdulillah, kita perlukan 4 juta lebih kurang lah, ya. Tapi ini insya-Allah, ya, insya-Allah akan dapat dijana mudah-mudahan dalam Ramadan Karim ini, dan ramai juga pihak lain yang membantu. Jom, ya, mudah-mudahan kita dapat beroperasi PPIT ini pada bulan Jun atau Julai tahun ini, insya-Allah. Ya, so Tok Abah excited sangat, ya. Benda ni mudah-mudahan jadi asbab kita dapat pencen kubur sikit-sikit lah, ya. Kalau kita bersedekah atas nama, berinfak atas nama mak bapak kita, pahalanya untuk mak bapak kita. Selagi bangunan ni, ya, masih kukuh dan digunakan, mengalir pahala sampai bila-bila, selagi bangunan tu masih wujud. Cantiknya, ya, kalau kita berinfak untuk bangunan masjid, madrasah, pusat tahfiz ataupun pusat pengajian Islam At-Tayyibin yang Tok Abah sebut tadi. Jom, ya, ada link ke atas tu bagaimana caranya. Tak kisah berapa, yang penting biar banyak asalkan ikhlas. Itu prinsip untuk berinfak, bersedekah dalam Ramadan, biar banyak. Bukan silap cakap, alah kan biar sikit asalkan ikhlas. Sikit tu zaman bila, guys? Zaman sekarang, ya Allah, semua harga mahal. Jadi jangan takut. Tidak akan miskin orang yang bersedekah, kecuali bertambah. Wahai Ali, kau bagi satu dengan ikhlas, sabda Rasul mahbumnya, ya. Ya, Allah akan bagi balik 10 kali ganda. Ya, confirm betul. Anda dan Tok Abah dah biasa tengok dan mengalami peristiwa, ya. Kita derma sedikit, Allah bagi 10 kali ganda pulangan. Luar biasa. Dan lebih dari itu, ya. Kita bagi sedekah dengan ikhlas, mata kita sihat. Berapa nilai mata? Ya, kita bagi sedekah, kita terhindar daripada aksiden. Berapa nilainya? 1 million, 1 bilion, tak ternilai. Ya, jadi jom kita bersedekah, berinfak, apatah lagi dalam Ramadan Karim, ya. Okey.
Poin nombor 12. Daripada makan kurma kepada kita berinfak, ya. Okey. Poin nombor 13. Ini sebenarnya satu nasihat yang relevan untuk semua situasi, ya. Apa yang pesan yang kita diberikan oleh para ulama, para asatizah, ya, para guru-guru dan juga para saintis. Selepas subuh elakkan tidur. Ya, barang siapa yang tidur selepas subuh takut-takut sempit pintu rezeki. Rezeki akan makin sempit. So dalam konteks yang sama, elak tidur selepas makan sahur. Dan ikut kajian saintifik pun, kalau kita makan sahur dan sebagainya, kita tidur balik, barang kita jadi letih, jadi lemah, penghazaman tergugat. So it's not good for our body. Itu sebabnya Tok Abbas sengaja cepatkan sikit every life pada bulan Ramadan. Jadi lepas kita sahur, lepas tu kita terus subuh, lepas subuh, ya, kita zikir apa yang patut, 6:45 kita every life. Jadi tak payah kita tidur dulu. Lepas tu yang bekerja yang dah pencen pun baca Quran, tunggu isyraq dan duha, and then kalau nak rehat, nak tidur sebentar, no problem. Tapi lepas sahur, penghazaman belum sempurna, jangan tidur. Ada hadis tak salah Tok Abbas, barang siapa yang lepas makan berjalanlah 50 langkah ke 100 langkah ataupun solat 2 rakaat sebelum duduk atau rehat. Cantik kan? So scientifically proven, it is fantastic. Ada magic. Jangan tidur selepas makan sahur, nanti jadi letih, jadi malas, kurang bertenaga, kurang sehat. Dan kita susah nak transform sebab bila tidur lepas sahur ataupun lepas subuh, maka tertutup pintu rezeki. Bila tertutup pintu rezeki, macam mana kita nak transform? Transformasi nak berubah ini juga satu rezeki dari Allah. Nampak tak? Kita lihat dengan paradigma yang terbuka, ya, satu perspektif sisi pandang yang berbeza. Jadi kalau Allah buka rezeki, Allah bagi rezeki, dan salah satu punca rezeki lah hidayah, petunjuk, maka bila ada petunjuk, semua masalah selesai. Jadi kita mudah nak berubah. Kita akan dapat berubah untuk transformasi diri kita dengan dapat hidayah Allah. Anda berubah bukan sebab dengar tip dari Tok Abbas ataupun daripada ulama mana, daripada saintis mana. Bukan. Kita berubah sebab dapat hidayah dari Allah. Wow, makin ramai orang dalam kelas. 564. Tok Abbas tak sangka. Ingat, 500 dah ramai. 564. Please, keep on like and share dengan sahabat-sahabat kita yang baru nak join. Tak apa, dapat 2-3 minit pun, Allah Akbar. Masuk majlis ilmu ibarat masuk Raudatul Jannah, ya, taman-taman syurga. Subhanallah, ya. 560 orang. Hebat, ya. Hari Jumaat kau 8 bulan 4, ya. Ramadan yang ke-6. Syukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita panjang umur sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Okey? Alright. So, elak tidur selepas makan sahur, dan kalau dikaji daripada sunnah, ini memang satu perkara yang dilarang lah, ya, tidak digalakkan, bukanlah haram, tetapi menyebabkan badan kita tak sihat, letih, dan takut-takut tertutup pintu rezeki. Jadi, dan dari segi saintifiknya memang tak bagus untuk kita punya body constitution. The processes in the body is not maximized when you sleep after makan. After makan sahur is bad for our body constitution, body health lah, kesihatan. Okey. So 580 boleh sampai 600 ni, ya. Nombor 13. Nombor 14, Tok Abbas kata bagaimana nak transform diri. Semalam Tok Abbas pesan pada orang-orang TM, orang Telekom Malaysia, ya. So Tok Abbas kata apa? Macam mana kita nak transform diri kita? Ya. So dia kata kat TM banyak transformation punya effort, transformation daripada business plan dia punya cara management, daripada segi customer relation, banyak transformation. Tapi Tok Abbas kata, ni semua transformation tak dapat berlaku kalau kaki tangannya, pemimpinnya, kaki tangannya tidak transform. The organisation cannot transform when the people don't transform. Maka macam mana organisasi nak transform kalau warga kerjanya tidak berubah? Nampak? Betul kata Ar-Rumi, semalam aku orang yang pandai, aku nak mengubah dunia. Hari ini aku orang yang bijaksana, aku nak mengubah diriku dahulu. Ya. So Tok Abbas pesan pada para warga TM semalam, you know what, salah satu punca kita tak dapat transform atau tidak berubah ialah sebab tak ada pasang niat. Ya, tak pasang niat. In 1987, ya, Allahyarham Datuk Dr. Profesor Mahmud Saidun
direct kat telinga kiri Tok Abah, ke telinga kanan Tok Abah. Dia kata, Syekh, ya, dia panggil kita Syekh ni, Syekh, kalau hantar ni pergi kerja Syekh, tak pasang niat, ya, akhir bulan dapat gaji Syekh, akhir tahun dapat bonus, tapi kosong pahala Syekh, kosong pahala. Allah mak, terduduk, memang Tok Abah sedang duduk lah, ya, terduduk Tok Abah, ya, Allahu Akbar, aku pensyarah Profesor Madya, ya, tapi mengajar, pergi kerja, sebab tak pasang niat, tak dapat pahala. Dapat gaji, dapat puji-pujian, dapat naik pangkat, tapi tak dapat pahala. Innamal a'malu binniyah. Since 1987 Tok Abah pasang 10 niat sebelum pergi kerja, termasuk semalam. Hari ni belum pergi kerja. Semalam Tok Abah pergi kerja dengan, ya Allah, aku nak pergi kerja, aku nak cari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal adalah jihad. Selepas menunaikan yang fardu, mencari rezeki yang halal adalah jihad. Mafhum hadis, ya. Aku nak cari ilmu. Mencari ilmu itu jihad. Aku nak sampaikan ilmu. Mudah-mudahan juga sebagai jihad. Aku nak sampaikan ilmu. Aku nak cari kawan baru. Aku nak jumpa kawan lama. Itu sebagai silaturahim, ya. Aku nak beri salam kepada semua orang. Aku nak senyum kat semua orang. Pasang niat. Belum buat dah dapat pahala. Aku nak buang dosa. Macam nak buang dosa? Barang siapa kerja kuat sampai penat waktu petang, kepenatannya mencuci semua dosanya. Dosa kecil lah, ya. Dosa besar kena taubat lah, ya. Okey. So taubat niat, ya. Dan bila dosa dah terampun, apa jadi? Ya Allah, Kau sembuhkan semua penyakit aku. Ya, Allah bagi sakit untuk mencuci dosa. Ya, penyakit kita akan sembuh. Lepas tu, ya Allah, jadikan aku sebab orang lain berubah. Jadikan aku sebab orang lain berubah. Dan jadikan aku hari ini lebih baik daripada semalam. Ya, kalau aku mati hari ini, matikan aku dalam husnul khatimah. Ya. So Tok pasang berapa tadi? 10 niat. Tok pasang 10 niat tiap-tiap pagi. Dan pagi ni nak pergi kerja nanti, dalam pukul 9 Tok akan pergi kerja. Rumah ke pejabat lebih kurang 7 minit. So pukul 9 insyaAllah, 9.30 pun boleh. Tok sebab start kuliah pukul 10 dengan Magnate, ya, The Palace Butchers. Oh, seronok Palace Butchers kau. Jangan main-main, ya. So berapa orang yang pergi kerja pasang niat? Niat yang berganda, sebab setiap niat yang kita pasang dapat pahala, ya. Dan bila kita pasang niat, apa dapat? Allah akan bagi kita ilham, tenaga, motivasi dan inspirasi untuk menjalankan, mencapai matlamat tadi. Sebab niat itu adalah doa. Allah bertindak seperti sangkaan hamba-Nya. Niat yang kita pasang adalah doa. Jadi kita akan dapat kekuatan luar biasa. Dan kita akan berseronok dan mudah nak transform diri kita sebab pasang niat. Dan maaf, survey Tok Abah di Malaysia, tak sampai 5% pekerja swasta, kerajaan, pekerja sendiri yang pasang niat sebelum pergi kerja. Survey Tok Abah. Tak semestinya tepat. May not apply to you guys, but check it out. Kalau tak ada relevant to you, fine. Awak telah pasang niat tiap hari pergi kerja. Alhamdulillah. Innamal a'malu binniyah. Tapi kalau anda terlupa, macam Tok Abah terlupa tahun 87, sebelum tu Tok Abah tak pasang niat pergi kerja. Kerja start dalam tahun 75 dah start kerja. 87 baru Tok Abah dapat berubah pasang niat. Umur 36 tahun masa tu. 36 tahun tu umur Zul Arifin. Sama, muka pun samalah macam Zul Arifin, ya. So ya Allah, ya Tuhanku, jom pasang niat guys. Pasang niat yang baik-baik dapat pahala walaupun belum buat. Tapi janganlah pula aku pasang niat je supaya pada kamu kata dapat pahala, aku tak buat pun tapi aku pasang niat je. Jangan tipu diri. Jangan tipu diri sebab niat itu adalah doa. Ya, doa betul-betul dan buatlah. Ya, insya-Allah, ya. Okey. You will transform yourself. Your whole body chemistry berubah. Your landscape of your psychology berubah. Landscape of your psychology berubah. Just because dipasang multiple intentions to work. Buat 5, 6, 7, 8. Kenapa Tok Abah kata 10? Tilka asyaratu kamilah. Bila genap 10 sempurnalah. Itu ayat tentang dam haji. Itu tak apalah, ya. Kita luaskan. Maksudnya sebab orang putih pun, orang barat pun kata perfect 10. When 10 upon 10 is perfect. Dalam pertandingan gimnastik 10 upon 10. Dalam taekwondo 10 upon 10 dan sebagainya, ya. Dalam banyak pertandingan 10/10 tu markah penuh. Ya. So kita Tok Abah pasang 10 niat. Saja je. Sebagai satu insentif kepada diri Tok Abah yang dah bangka ni, ya. Jom kita tingkatkan semangat untuk transformasi diri dengan pasang niat yang berganda untuk setiap apa yang kita lakukan. Allahu Akbar, ya.
percuma guys, free of charge. Dan tapi kita kena fokus ya, insya-Allah ya. Dengan ikhlas kita pasang niat dan lakukan, akan membawa transformasi yang luar biasa. Practical. Millions of people have done it. Jangan kata ini teori Fazil Akam, tak, bukan teori guys. Practical. Tok Abah dah buat. Ini bukan showing off, sharing, bukan showing off, sharing. Dan juta-juta orang yang Tok Abah survey telah buat. Ya, dah buat juga pasang niat yang berganda untuk pergi kerja, dan dia punya impak luar biasa kepada transformasi diri dan prestasi di tempat kerja. Wow. Alright? Okay. So pasang niat berganda untuk pergi kerja. Wow ya. Okay. So ingatkan balik, program kita hari ini dibawakan oleh Premium Chocolate, minuman lazat berkhasiat yang dapat memberikan kita tenaga ya. Berbuka dengan Chocolate, insya-Allah dapat tenaga untuk tarawih, untuk bertadarus dan beramal waktu malam. Mudah nak bangun untuk tahajud sebelum sahur. Wow. Dan kalau kita berbuka, kita bersahur, insya-Allah macam Tok Abah pergi tadi ya. Walaupun makan cuma sikit sangat lagi ni, tak ada selera, tapi sebab dah ada minum ni dengan sebiji tamar mejul yang agak besar tu, Tok Abah yakin Tok Abah akan dapat tenaga sepanjang hari sampai berbuka kalau panjang umur jam 7.23 petang ini, insya-Allah. Ya, pasang azam gitu. Dan Tok Abah ada banyak kegiatan ini ya. Pagi ni ada 1 jam setengah 2 jam untuk webinar, petang kan ada shooting macam-macam lah ya dan sebagainya. Lepas tu cucu-cucu akan datang ya, maka main dengan cucu, melayan cucu, insya-Allah akan ada tenaga, insya-Allah. Wah, 600 orang dah dalam kelas, terima kasih ya. Dan program kita dibawakan, jangan lupa ya, kalau susah sangat bos nak bagi izin ke apa ke, you bayar sendirilah. Kalau company tak boleh sponsor, online tak boleh sponsor ya. Dengan RM69 anda boleh attend Tok Abahnya webinar pada 13 April ya. Jom perkasa aura dan karisma diri. Aura, karisma, karomah ya, karma ya, keramat ya, karam singwalia. Ini semua maksud yang sama. Artinya aura diri ya, karisma ya, ataupun daya tarikan, daya kewibawaan yang ada magical dalam diri kita, itu namanya aura atau nur ya. Bagaimana ya kita nak membesarkan aura kita, 30 tips. Bagaimana apa sebab kita kurus kita punya karisma, kenapa karisma kita sempit, kenapa karisma terakhir, 24 sebab ya. Lepas tu tak bakal bagi 50 tip bagaimana nak jadi pekerja yang berkarisma. Dan apakah kesilapan-kesilapan lazim, ada 30 kesilapan lazim seorang pekerja yang sampai karismanya merudum. Dan dengan doa-doa lebih daripada 150 tip dalam masa 3 jam berbaloi ya. Dan ini sesuai untuk, memang program untuk setiausaha 13 April, tetapi relevan untuk cikgu-cikgu, untuk IPT, pelajar IPT, untuk pensyarah, untuk kaunselor, untuk asatizah, sangat relevan. Gam tu our webinar dah ramai yang mendaftar pada 13 April. Ya, Tok Abah excited, nota dah siap dah. So kalau you dah join saja, akan terus dapat link, akan dapat nota untuk PDF dan akan dapat electronic certificate. Yang berbaloi, insya-Allah. Berbaloi, I cannot change you, but you can change yourself. Nak Sri Budaya, tak nak tak apa. Ramai lagi orang lain yang nak. Bukan sombong, tapi orang tak nak buat apa? Nak buat macam mana? 2-3 kucing berlari, biarkan dia berlari. Jangan sibuk kita nak banding-bandingkan dengan si kucing belang. Ya, okey. Dan program kita dibawakan oleh Best Arabic Malaysia. Jom kita join kelas Arabic ni, ada link kat atas tu ya. Join Tok Abah, join Profesor Muhaya dan geng-geng otak-otak orang tua-tua ya, dan orang muda. Ini sangat sesuai ya. So jangan tengok dia, mahal juga. Untuk dapat ilmu yang boleh memahamkan kita tentang apa yang kita baca dalam Quran, apa bacaan kita dalam solat ya, untuk memahami bahasa syurga, wow ya, akan mengubah the whole body chemistry, the whole life kita berubah asbab memahami bahasa Arab yang sangat dituntut setakat kemampuan kita. Tok Abah sangat excited ya. Umur 71 tahun, seronok sangat nak belajar bahasa Arab. Remember guys, with each new word yang kita faham, setiap perkataan baru yang kita faham, kita punya IQ meningkat, no matter how old you are. Tok Abah umur dekat 71, tapi kalau setiap bahasa Arab yang Tok Abah faham maksudnya, maka akan naik IQ, akan naik IQ sampai mati. So insya-Allah lah, tak ada peluang untuk nyanyuk, tiada peluang untuk dementia.
Amin ya rabbal alamin, itu sebagai satu doa. Ya. Okey. Dan jangan lupa tabung korban. Jom kita menabung untuk amalan korban pada musim ini atau musim depan ataupun akikah. Ya, tabung korban ada tu. So kita menabung ya. Ada link kat atas tu untuk sama-sama kita menabung insya-Allah. Baik. So kita wrap up. Tinggal sikit 2-3 minit lagi kita wrap up ya. So kita berhenti kat nombor 14 tadi, pasang niat berganda untuk bekerja. Ini kalau apa pun yang Tok Abah bincang pagi ni you terlupa nak buat, jangan lupa pasang niat 3, 4, 5, 6, 10 niat. Aku hari ni nak senyum kat orang. Tok Abah ingat kata seorang guru Tok Abah, ya, sebagai satu metafora. Tok Abah terkesan sampai sekarang. Apa dia kata? Ada seorang ustaz, ya, dia suruh anak muridnya pergi ke pasar. Kata nama dia Ahmad. Ahmad, tolong pergi ke pasar untuk belikan 1 kilogram daging rusa. Dia pun bagi duit RM50. Cari daging rusa. Tak tahu lah berapa harganya. Tu ni masa cerita lama ni ya, RM50. So masa Ahmad ni dah siap nak pergi ke pasar. Okey Ahmad, apa niat kamu nak pergi pasar? Ustaz suruh saya beli 1 kilogram daging rusa. Itu saja niat. Itu saja, sebab itu yang Ustaz suruh. So satu je niat saya. Pasang niat yang lain. Kamu kalau jumpa siapa-siapa yang meminta sedekah, kamu bagilah sedikit daripada duit tu, kamu bagi sedekah. Baik Ustaz. Ya, kalau jumpa siapa-siapa tengah jalan, awak bagi salam, ya. Kalau ada orang tua nak melintas jalan ke, tolong. Kalau ada orang yang bawa barang yang berat yang Sultan nak naikkan, so awak bantu, ya. Awak so Ustaz ni pesan pada si Ahmad ni untuk pasang banyak niat. So berapa niat kau pasang tadi? Dah 7 niat Ustaz. Pergilah. So jadikan cerita kat pasar hari tu tak ada daging rusa. So Ahmad balik, minta maaf Ustaz, saya tak dapat beli daging rusa, ya. Kamu kecewa tak hari ni keluar? Tak Ustaz. Walaupun saya tak dapat daging rusa, saya dapat bagi salam kat semua orang yang saya jumpa. Tadi saya tolong orang melintas jalan, 2-3 orang melintas jalan. Lepas tu ada orang tu nak meletakkan barang kat dalam kereta dia, saya tolong angkatkan, ya. Tadi ada peminta sedekah di pasar, 2-3 orang saya dapat beri sedekah. So saya rasa bahagia sangat walaupun tak dapat daging rusa. Get the point? Jadi kalau awak cuma pasang satu niat nak pergi keluar, nak pergi pasar nak beli daging rusa, tak ada daging rusa, kecewa. Tapi kalau pasang 10 niat, awak dapat buat 7-8 daripada niat tadi, cuma tak dapat daging rusa, tak dapat ikan tongkol, tak dapat ikan kayu, ya, awak tak kecewa sangat. Tak kecewa sebab banyak benda lain yang awak buat. Faham ke? Faham. Of course faham. Sejak hari tu Tok Abah sampai sekarang, Tok Abah takkan keluar rumah tanpa pasang 10 niat. Tok Abah pasang 10 niat. Aku keluar ni nak cari ilmu, aku nak cari rezeki, aku nak jumpa kawan baru, nak jumpa kawan lama, aku nak buang dosa, aku nak senyum, aku nak bagi salam, aku nak jadi sebab orang selesai masalah, aku nak bukan selesaikan masalah orang, jadi sebab orang gembira, jadi sebab orang berubah. Jadikan aku hari ini lebih baik daripada semalam. Kalau aku mati hari ini, matikan aku dalam husnul khatimah. Kalau aku masih hidup hari ini, jadikan hari ini baik sikit daripada semalam. Aku nak bermaaf-maafan sebelum balik kerja. Aku nak, nampak? So Tok Abah pasang banyak niat tiap-tiap hari sebelum pergi kerja. Kesannya excited, seronok sebab Allah akan bagi kita tenaga, inspirasi, ya, dan semangat berkobar-kobar. One positive thought in the morning will make your whole day positive. Dan Tok Abah sangat excited every morning. Itu dia yang kita nak share hari ini. Masa pun dah habis, ya. Kita berhenti kat nombor 14, pasang niat berganda untuk bekerja. Besok kita sambung nombor 15. Tok Abah ada 30 tip, you know. So panjanglah lagi perbincangan kita kalau panjang umur, ya. So akan kongsi lagi bagaimana nak transformasi diri dalam Ramadan. Kalau dalam Ramadan pun tidak boleh berubah, bila lagi? Sebab Ramadan, ya, hati kita bersih, kepala kita dan perut kosong, kepala kita penuh dengan inisiatif, dengan fokus, dengan ilmu, dengan concentration. Bila perut kosong, kepala penuh. Bila perut penuh, kenyang, kepala kosong. Kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi jom kita berubah dalam Ramadan. Kalau tidak Ramadan, bila lagi? So, happy birthday, happy anniversary, selamat menimbang cucu, selamat minang cahaya mata, selamat bertugas, selamat melakukan kerja-kerja amal, selamat bersedekah, ya, hari Jumaat, potong kuku, cukur janggut, trim apa yang patut, pakai yang tercantik untuk solat Jumaat. Illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.